Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Fizik Cikgu Anwar. Okey, hari ini kita akan bincangkan berkaitan dengan jatuh bebas, tetapi kita akan bincangkan berkaitan dengan hal-hal pengiraan. Okey. Dan dalam berkaitan dengan pengiraan ini, kuantiti vektor sangat penting untuk difahami, iaitu apakah maksud kuantiti vektor? Kuantiti vektor ini dia melibatkan dengan magnitude dan arah. Okey, contoh kuantiti vektor ialah sesaran, hal laju dan pecutan graviti yang memang sangat-sangat dibincangkan dalam tajuk ini. Okey, kita tengok kepada tiga kes yang ada ini. Inilah tiga kes yang biasa disoal dalam tajuk ini. Okey, tengok kes yang pertama. Kes pertama ialah kes di mana satu objek, jadi cikgu letak objek sini. Objek ini dilontarkan ke atas, naik ke atas, kemudian turun ke bawah, turun sampai sama paras dengan bangunan, dan turun ke bawah lagi sampailah mencecah bumi. Okey, mencecah tanah. Itu kes yang pertama. Kes kedua pula, objek dilontarkan dari paras tanah, naik ke atas, kemudian turun ke bawah balik dan sentuh tanah semula. Dan kes ketiga pula, objek dilepaskan dari atas bangunan dan sampailah objek itu jatuh mencecah tanah. Okey, cikgu cuba peralusikan setiap kes ini. Okey, mulakan dengan yang nombor satu. Okey, first kita tengok kepada sesaran. Okey, apabila objek berada dekat sini, dilontarkan ke atas, so pada ketika ini nilai S nya adalah kosong sebab dia tak bergerak lagi, so sesarannya kosong. Objek bergerak ke atas, sampai dekat atas ini, sebelum dia turun balik tu dia seolah-olah berhenti seketika. Ketika ini sebab cikgu tulis sini, cikgu tulis 10 meter, so dekat sini nilai S nya kena 10. So maksudnya sesarannya 10 dan 10 ini mesti positif sebab berada di atas. Kemudian objek itu akan turun ke bawah sampai dekat sini, sama paras dengan tempat permulaan. Bila sampai di tempat asal, nilai S nya kosong sebab sesarannya kosong, sebab dia tidak ada sesaran. Okey, sampai ke bawah, turun ke bawah. Bila objek berada di bawah sekali, nilai sesarannya adalah negatif 20 sebab ini adalah asalan. So di bawah ini adalah negatif 20. Okey, itu dari segi sesaran S. Tengok pada kes yang kedua. Dekat awal ni, permulaan, S nya kosong. Bila naik ke atas, sampai ke atas kita tak tahu berapa, tak apalah. Okey, kemudian objek tu turun balik ke bawah, turun bawah balik, dan sampai balik bawah, nilai S nya kosong. Untuk kes yang ketiga, tengok pada sesaran, duduk ke atas, dekat permulaan ini S nya kosong. Di sini S nya adalah kosong sebab permulaan, titik asalan kat sini. Dan bila turun ke bawah, di bawah S nya adalah negatif 20. Itu berkaitan dengan sesaran. Atas positif, bawah negatif. Sekarang kita pergi kepada hal laju pula. Okey, ketika objek ini akan dilontar ke atas, so dia ada U, hal laju awal. U dia arahnya ke atas. Sehingga tadi hal laju tadi arah ke atas positif, arah ke bawah negatif. Okey, objek ini bergerak ke atas dengan hal laju U, arah ke atas. So U nya adalah positif. U dia mesti positif. Okey, kemudian sampai dekat atas ni, sebelum dia turun balik, dia seolah-olah berhenti seketika. Dekat tempat maksimum tu dia seolah berhenti seketika, jadi V nya adalah kosong. Dia kena berhenti dulu baru dia boleh turun ke bawah balik. Okey, berhenti dan turun ke bawah semula. Bila turun ke bawah, nampak arah arrow ni, arah gerakan ni semua arah ke bawah. So semua bermula dari sini, nilai V dia semuanya negatif, sampailah ke bawah dia turun. V di sini juga ialah negatif. Cuma bila dia turun ke bawah ini, semakin lama semakin laju, semakin lama semakin laju. Kenapa dia semakin lama semakin laju? Sebab di sini ada pecutan graviti. Pecutan graviti ini nilainya ke bawah, dia negatif. Tengok kes yang pertama balik, tengok yang awal balik. Objek bergerak ke atas, tetapi pecutan graviti ke bawah. Jadi walaupun pecutan graviti dia negatif, ini akan menyebabkan objek ini semakin perlahan sebab gerakan ke atas, pecutan graviti ke bawah. Ketika objek itu turun ke bawah, pecutan graviti ke bawah, tetapi dan juga arah gerakan juga ke bawah, sama arah. Gerakan ke bawah, pecutan graviti ke bawah. Jadi menyebabkan objek itu semakin lama semakin laju, sampailah kat sini paling laju. Itu dari segi hal laju. Dan pecutan, ingatlah pecutan sentiasa ke bawah. Okey, untuk kes kedua,
Ketika lontaran dia ada U dia naik ke atas. U dia ialah positif sebab arah ke atas. Tetapi hal laju ni semakin lama semakin perlahan sebab dia bertentangan arah dengan percutan graviti. Percutan graviti ke bawah, gerakan ke atas. Jadi menyebabkan objek ini semakin lama semakin perlahan. Sampai dekat titik paling tinggi sekali, objek ini akan berhenti seketika. So V dia kosong. Dan kemudian dia patah balik turun ke bawah. Di bawah ini dia turun ke bawah dengan arah yang sama dengan arah percutan graviti. Dan menyebabkan hal laju semakin lama semakin laju. Nah, bila sampai ke bawah, S nya kosong balik. Okey. Dan yang ketiga, objek dilepaskan dari atas. Bila dilepaskan ke atas, dilepaskan bermaksud bermula dengan U-nya kosong. Kalau dibaling ke bawah, V-nya, U-nya ada nilai tertentu. Okey, tapi di kes ini U-nya kosong. Turun ke bawah, gerakan ke bawah, hal lajunya ialah negatif sebab arah ke bawah. Okey, so V-nya negatif dan dia sama arah dengan percutan graviti ke bawah menyebabkan objek semakin lama semakin laju dan sampai ke bawah objek ini paling laju dekat ketika mencecah bumi. Okey, itu ialah penerangan dahulu berkaitan dengan nilai positif dan negatif untuk sasaran, hal laju dan percutan graviti. Lepas ini baru kita masuk dengan contoh-contoh soalan untuk setiap kes 1, 2 dan 3. Kita mulakan dengan contoh yang pertama iaitu sebiji batu dilambung ke atas secara menegak dengan laju awal 31 ms/1. Ini laju awal, okey. Point kat sini. Dari bahagian atas bangunan dengan ketinggian 80 meter. Tinggian 80 meter. Jadi, lebih baik kalau kita dapat lukis dahulu rajah ini supaya kita lebih jelas. Okey. Ini bangunan. Ini tanah. Okey. So, objek tersebut dilontarkan ke atas dengan kelajuan U sama dengan 31 ms negatif 1. Okey, dia naik ke atas. So apa yang berlaku? Dia naik ke atas. Lepas tu objek ni akan berhenti seketika ke atas dan dia akan turun ke bawah sampailah objek ni akan sentuh kepada lantai. Okey, objek ni akan sentuh lantai kat sini. Balik. Okey. Lagi maklumat yang ada lagi ialah berkaitan dengan ketinggian bangunan 80. Okey. So objek ni naik ke atas begini, naik ke atas kemudian berhenti seketika dan turun ke bawah. Gitulah keadaan yang berlaku. Okey, soalan yang pertama. A. Apakah ketinggian maksima yang boleh dicapai? Okey. Ketinggian maksima ialah dekat sini. Ini ialah paras ketinggian maksima. Okey, apa yang penting adalah ketika ketinggian maksima yang kita tahu dia punya V ataupun hal laju dia mestilah kosong. Dan kita nak cari S-nya berapa. Itu maksud ketinggian maksima. Okey, sebelum kita jawab benda ni, nak jawab soalan ni, kita kena tahu dulu rumus-rumus yang penting. Okey. Rumus kalau cikgu elok gunakan macam ni. Cikgu biasa guna rumus cikgu hafal sebagai VS. Okey, V yang pertama ialah V sama dengan U tambah AT. S sama dengan U tambah V bahagi 2 T. V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 AS. S sama dengan UT tambah setengah AT kuasa 2. Okey. Okey, ini adalah 4 rumus yang sangat penting dan sentiasa kita wajib kena hafal. Okey. Untuk kes jatuh bebas, semua A ni, semua percutan A gantikan dengan G. Okey. Apakah nilai G? G kita ialah negatif 9.81 ms negatif 2. Itu nilai G. Okey. Okey, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Okey. Apakah ketinggian maksimum yang boleh capai? Okey, soalan bertanya berkaitan dengan S. Ini soalan dia. S. Okey, dekat sini. Maklumat yang kita ada ialah kita ada V. V sama kosong. Kita juga ada awal U. U sama dengan 31. Dan kita juga ada G, iaitu negatif 9.81. Okey. Apa yang kita tidak ada?
kita tidak ada T. Kat sini kita tidak ada T. T belum ada. Okey, jadi untuk cari ketinggian maksima, kita kena cari rumus yang melibatkan S. Manakah rumus yang melibatkan S? Ini ada S, ini ada S dan ini ada S. Tiga ni ada S. Tapi kita tidak boleh ada T sebab T kita tidak tahu. Dekat sini T yang berapa tak tahu. Okey, T belum tahu. Jadi rumus yang ada S yang pertama, yang ini tidak boleh pakai sebab tidak tahu T. Rumus ini pun tak boleh pakai sebab tidak tahu T, tapi rumus ini boleh pakai. Jadi kita guna rumus yang ketiga, iaitu V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Okey, dengan maklumat yang ini dan ini, kita boleh gunakan rumus ini. Cukup. Okey, V ialah kosong, U ialah 31 kuasa 2, U ialah positif sebab dia arah ke atas, tambah 2 darab negatif 9.81 darab dengan S. Okey. So kita kira negatif 31 kuasa 2 bahagi 2 bahagi negatif 9.81. Okey, so nilai S kita dapat, S kita ialah 48.98 meter. Okey, nilai S ni mesti positif sebab dia berada di atas. So nilai itu ialah positif. S ni adalah sasaran. Okey. Okey, seterusnya soalan B. Okey, soalan B. Apakah masa yang diperlukan untuk mencecah tanah? Okey, bila dia cecah tanah? Di sini. Ni, cecah tanah dekat sini. Dia tanya bila. Itu soalan dia. Okey, apa maklumat yang kita ada dekat sini? Maklumat tambahan yang kita boleh tulis ialah S. Dekat atas ni, dekat sini, S-nya kosong. Tempat permulaan. Tapi di bawah ini, S ni ialah negatif 80. Itu maklumat yang kita ada. T kita tak tahu, S kita ada, V kita tak tahu sebab dia turun sini, kita tak tahu berapa laju dia. Tapi kita ada T, kita ada S, kita ada G. Okey, G pun kita tahu, G ialah negatif 9.81. Okey, tak apa. Okey, ingat nak cari T yang tidak tahu V. So rumus yang kita nak gunakan tidak boleh ada V sebab kita tidak tahu V. Tak boleh guna. Tak boleh guna. So yang boleh guna hanya antara 2 dan nombor 4. Dan dia kena ada T. Jadi guna yang mana pun nak guna. Nak yang pertama pun boleh. Sorry, yang kedua tak boleh sebab ada V juga. Tak boleh. Ini tak boleh, ini tak boleh. Ini pun tak boleh sebab ada V. Ini pun tak boleh sebab ada V. So mesti guna yang keempat ini. Jadi S sama dengan, okey, sorry, di atas kita buat So S sama dengan UT tambah setengah AT kuasa 2. Okey, S di bawah sekali nilai dia adalah negatif 80 sama dengan U 31 T tambah setengah darab negatif 9.81 T kuasa 2. Dah nampak macam kuadratik sekarang So di bawah ni ada pecahan, ada 2. So kalau elok kita darabkan semua dengan 2 supaya hilang 2 itu, jadi negatif 160 sama dengan 62T tolak 9.81 T kuasa 2. Okey, jadi memang betul kuadratik, susun dalam bentuk arm kuadratik. Okey, 9.81 T kuasa 2 tolak 62T tolak 160 sama dengan 0. Okey, kita boleh guna kalkulator. Mod EQN unknown degree 2 9.81 negatif 62 negatif 160. So kita dapat nilai T kita, T sama dengan 8.29. Satu lagi, T sama dengan negatif 1.97. Okey, yang negatif ni sebab masa tidak akan ada negatif. So ni abaikan. So nilai T kita ialah 8.29. So dekat sini kita tulis balik 8.29.
Okey. Okey, selesai untuk soalan B. Dan kita sambung dengan soalan C. Okey, hal laju batu sebelum mencecah tanah. Okey, sebab tu cikgu tulis tadi. Dah nampak, oh T dah ada, S dah ada, G dah ada kat sini ya, mencecah tanah. Dan nak cari apa? Nak cari V. Nak cari V. So kalau nak cari V, kenalah cari rumus yang ada V, tapi dalam masa sama ada T, ada S dan ada G. Okey. V boleh guna ini V, U kita ada, G kita ada dan T pun kita ada. Tak suka guna rumus yang pertama, cuba tengok rumus yang kedua, keempat. Tak ada V kan. So ini pun boleh pakai sebab ada V. Okey. V sedua, U tanpa perlu gunakan T, boleh cari ini. Sebab kita ada A, kita ada U. Okey. So cikgu rasa lebih selamat guna rumus yang ketiga. Okey. Kita guna ini. V kesedua sama dengan, tapi lebih senang guna yang pertama sebab tak perlu punca. Okey. Yang pertamalah. V sama dengan U tambah AT. Okey. V sama dengan 31 tambah negatif 9.81 darab T. T dapat tadi berapa? T dapat 8.29. Okey. So 31 tolak 9.81 darab 8.29. Oh, kita tukar. Okey, 31 tolak 9.81 darab 8.29. Kita akan dapat negatif 50.32 ms negatif 1. Tengok pada nilai hal laju. Hal laju dia negatif. Kenapa negatif? Sebab dia arah gerakannya ke bawah. So memang hal laju dia ialah negatif. Okey, so kita selesai untuk jawab soalan yang pertama ini, iaitu jawapan kita untuk V negatif 50.32, T kita ialah 8.29 dan apa tadi? S kita ialah 48.98. Soalan kedua, soalan ini sesuai dengan kes yang kedua, iaitu bola dilontarkan dari tanah ke atas dan kemudian turun ke bawah kebalik, jatuh ke atas tanah. Okey, tengok soalan dia. Ahmad melontar sebiji bola ke atas dengan hal laju U ms negatif 1. Masa untuk bola mencapai tinggi maksima ialah 2.5 saat. Berapakah nilai untuk U? Okey, cikgu macam biasa, cikgu akan lukis dulu rajah gerakan supaya kita lebih faham, lebih jelas. Okey. Okey, ini tanah. Okey. Kita baling ke atas. Kita naik ke atas. Naik. Lepas tu berhenti seketika, turun balik sampai ke bawah. Inilah apa yang berlaku. Okey, gerakan bola tersebut macam inilah. Naik ke atas, hal laju positif. Kemudian sampai di atas ni, hal laju dia sifar. V sama dengan sifar, kemudian turun ke bawah balik dengan hal laju negatif. Okey. Okey, itu idea kita. So apa maklumat yang dia beritahu kepada kita? Ahmad melontar sebiji bola ke atas dengan laju U. So kita punya U, ini U. Okey, U ke atas. Okey. Masa untuk bola itu mencapai tinggi maksima ialah 2. Sampai ke atas ni, masa yang diperlukan ialah T sama dengan 2.5 saat. Okey. Berapakah nilai U? Okey. Nah, kita nak guna rumus apa? Ini saja maklumat yang kita ada, dan tambahan maklumat yang kita ada ialah berkaitan dengan G. Kita ada G. Kita kena ingat, semua keadaan kita ada benda ni. Kita ada apa ni? Ini ialah G. Iaitu, okey, G sama dengan negatif 9.81 ms negatif 2. Okey, itu tambahan yang kita ada. Jadi kita nak guna rumus apa? Setiap kali jumpa soalan, mesti tulis benda ini. V, S, V, S. V sama dengan U tambah AT. S sama dengan U tambah V bahagi 2 T.
V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. S sama dengan UT tambah setengah AT kuasa 2. Ulang berkali-kali sampai kita boleh hafal. Okey. Okey, nak guna rumus apa dengan maklumat yang kita ada sekarang? Okey, kita ada V sama dengan kosong, kita ada U yang kita nak cari, kita ada A dan kita ada T. Jadi cikgu rasa rumus yang pertama dah memang boleh pakai. Cantik. Nak cari U, V dah ada nilai, A dah tahu, T pun dah tahu. Okey, so soalan A, V sama dengan U tambah AT. Apa V kita? V nya kosong sebab kat atas. Kosong sama dengan U tambah A negatif 9.81. T nya ialah 2.5. Okey. So U sama dengan 9.81 darab 2.5. U sama dengan 24.5. Alang-alang ada ni, cikgu habiskanlah. U sama dengan 24.525 ms negatif 1. Biasa cikgu gunakan kepada 2 tempat puluhan, tapi sebab ini last 5, cikgu pun buat sampai 5. Okey. Itu ialah U kita. Soalan B. Berapakah laju bola berada pada ketinggian 12 meter dari lontaran? 12 meter ni positif, so dia berada di 12 meter ni dia berada di atas. Jadi untuk 12 meter ni dia boleh ada dua keadaan. Pertama, dia naik ke atas, dan katalah sini 12 meter. Inilah paras 12 meter. Dan dia boleh naik, turun. Sini pun paras 12 meter juga. Ini contoh lah. Okey, so cikgu tanda. So katalah ini dia nak 12 meter. 12 meter. Samalah dua-dua belah. Okey. 12 meter. So, berapakah laju? Jadi, hal laju, kalau ketika di sini, hal lajunya mesti positif sebab naik ke atas. Dan ketika di sini, hal lajunya mesti negatif sebab turun ke bawah. Jadi, jawapan akhir kita kena ada dua jawapan, iaitu hal laju positif dan hal laju negatif. Okey. So, apa maklumat yang kita ada tentang soalan B ni? Okey. Dekat maklumat yang kita ada, ini contoh, 12 meter ni contoh. Betul. So 12 meter ni 12 meter. Jadi maklumat yang kita ada ialah berkaitan dengan S. S ialah 12. Dua-duanya ke atas. Okey. Apa lagi maklumat yang kita ada? Satuf. Okey, satuf. A kita ada. G sama dengan negatif 9.81. SA satuf. T. Masa tidak ada. Masa tidak ada. Okey. U. Laju awal kita dah ada tadi 24.525. Okey. V kita pun kita tak tahu sebab okey, dia tanya V yang kita nak cari. V sama dengan berapa? Jadi tengok soalan kita, apakah maklumat yang kita ada? Kita nak cari V. Kalau nak cari V, cari rumus yang ada V. Okey. V. Dan rumus itu mesti ada S. Okey, sebab kita dah ada maklumat berkaitan dengan S. So ini ada V, nak cari V, ada T tidak ada. Ingat T tak boleh pakai, T tak ada. C tak ada, tak boleh pakai T, tak boleh pakai T. Ini pun tak boleh pakai T, tapi ini mungkin boleh sebab tidak ada T. Okey, cantik. V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2S. Okey, ini rumus yang tak sesuai. V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Kenapa? Sebab kita tidak ada T dan kita nak cari V. Okey, sangat sesuai. Jadi V kuasa 2 sama dengan U kita tadi ialah 24.525 kuasa 2 tambah 2 darab negatif 9.81. S kita ialah 12. Okey, ingat V akhir kita ni kita kena punca kuasa 2. Okey, 24.5
0.525 kuasa 2 tambah 2 darab negatif 9.81 darab 12. Okey, jawapan kita, dan kita kena punca kuasa 2, punca ansur, jawapannya ialah 19. So jawapan V ialah 19.13. Dia di sini ada tambah dan ada V kita ada tolak 19.13. Kita ada dua jawapan, iaitu satu positif, satu negatif. Okey, yang positif yang mana? Yang positif ni yang ketika dia naik ke atas, yang negatif ini ketika dia turun ke bawah. Okey. Okey, seterusnya soalan C. Soalan C, apakah tinggi maksima yang boleh dicapai oleh bola itu? Di manakah tinggi maksima? Tinggi maksima dekat sini. Ini adalah tinggi maksima. So kita nak cari S. S di sini berapa? Okey, apa maklumat yang kita ada? Kita ada S, kita ada kat sini. Kita nak cari. Kita ada T dan kita ada V. Jadi kita juga ada U. Jadi kita boleh cari rumus-rumus yang ada benda ini. Okey. Kita nak cari S kan? Nak cari S mesti rumus ini. Okey, ada tak? T ada, U ada, V ada, S pun, S kita nak cari. Saya rasa boleh pakai nombor 2 ni, tak ada masalah. Okey. Nombor 3, nombor 4 boleh tak pakai? Nombor 4 pun boleh pakai. S nak cari, U ada, T pun ada, A pun ada. Okey, mana-mana kita boleh pakai. So kedua-duanya akan menghasilkan jawapan yang sama. Katalah kali ini kita pakai rumus yang nombor 2. So S sama dengan U. Apa U kita tadi? U kita ialah 24.525. Okey. Tambah dengan V. V kita ialah 0. Bahagi dengan 2. Darab dengan masa. Masa kita ialah 2.5. So S sama dengan 24.525 bahagi 2 darab 2.5. So jawapan kita ialah 30.66 meter. So jawapan kita ialah positif, dia di atas. Okey. Katalah kita tak nak guna rumus ini, kita nak tukar, nak guna rumus yang satu lagi. Kita check tengok jawapan kita sama tak? Kita guna rumus yang keempat. So S sama dengan UT. Okey, U kita ialah 24.525 naik ke atas, dan masa yang kita gunakan kat sini ialah 2.5 saat darab dengan 2.5 saat tambah 1/2 darab negatif 9.81 darab T kita 2.5 saat kuasa 2. Okey, kita boleh kira 24.525 darab 2.5 tambah 0.5 darab negatif 9.81 darab 2.5 kuasa 2. So jawapan dia pun dapat 30.66 meter. Jadi tidak ada masalah, kamu boleh guna mana-mana rumus, iaitu rumus yang kedua atau rumus yang keempat, jawapannya tetap sama. Okey. So seterusnya kita pergi soalan D. Soalan D, hal laju bola sebelum dia menyentuh bumi. So menyentuh bumi kat mana? Turun, ini sentuh bumi. Ditanya hal laju sini pula. Okey, berapa laju sini? So maklumat-maklumat yang ada yang lain tambahan ialah, kita tahu sini apa? S ni ialah 0. Okey, kita tahu S sama 0, V kita tak tahu. Tadi apa lagi yang kita ada maklumat? Ini soalan apa tadi? Okey, tak apa. Ini 12 bukan. So kita ada V, kita ada S, kita ada apa lagi? T. T ada tak? T kita tak ada. Okey, ini yang kita ada saja. So kita ada G. Jadi cari rumus yang mana yang sesuai. Kita cari V, kita ada U, kita tak ada T. So di sini dalam kes ini kita tidak ada T. So cari yang tidak ada T. Mungkin ini boleh pakai V ke-2 sama dengan U ke-2 tambah 2S. Sebab apa? Sebab nak cari V, U ada, S pun ada,
Okey, cantik. So V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Okey, berapa V? V kuasa 2 sama dengan U. Berapa U kita? U kita ialah 24.525 kuasa 2 tambah 2 darab negatif 9.81. S kita ialah kosong. Jadi bila kita darab kosong, ini semua kosong. Jadi nilai V sama dengan nilai U tadi, iaitu V sama dengan 24.525. Cuma kalau tadi U dia positif naik ke atas dan V ini dia mesti negatif sebab dia turun ke bawah. So nilai V ialah negatif 24.525 MS negatif 1. Jadi cikgu tandakan balik semua jawapan kita. So ini jawapan kita untuk V. Ini S. S ni dua-dua boleh pakai, sama saja. Dan ini ialah nilai V kita. V kita ada dua, iaitu positif dan negatif, satu ke atas dan satu ke bawah. Dan tadi U. Okey, ini U ialah 24.525. Contoh soalan untuk kes yang ketiga, di mana bola dilepaskan daripada paras yang tinggi. Contohnya di atas satu bangunan. Tengok di sini. Sebiji bola tenis yang dilepaskan jatuh secara menegak dari bangunan setinggi 50 meter. Okey, so kita boleh bayangkan begini. Ini bangunan dan ini tanah. Okey, bola ini dilepaskan turun sampailah disentuh tanah. Okey, bila dia dilepaskan bermaksud daripada bola terpegun dan dilepaskan. Jadi pada peringkat awal ini yang jelas U-nya ialah kosong sebab dia dilepaskan. Ada kes yang lain dia baling ke bawah dengan satu kelajuan awal yang lain, tapi untuk kes ini sebab dia dilepaskan, ayat ini penting kan, dilepaskan. So dia beri maksud bahawa U tu sama dengan kosong. Okey. Lagi maklumat tambah yang kita boleh buat ialah berkaitan dengan ketinggian. Ketinggiannya ialah 50. Jadi jarak dari sini ini ialah 50. Okey. Apa lagi maklumat tambah yang kita ada? Kita ada juga berkaitan dengan G. Berapa G kita? G kita ialah sama dengan negatif 9.81 ms negatif 2. Itulah maklumat-maklumat yang kita ada. Okey, soalan pertama. Hitungkan masa bola itu sampai ke tapak bangunan. Okey, sebelum kita buat apa pun, rumus kita paparkan depan mata kita dahulu. So, kita mulakan dengan V, S, V, S. Okey, V sama dengan U tambah AT. S sama dengan U tambah V bahagi 2 T. V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. S sama dengan UT tambah setengah AT kuasa 2. Okey, ini adalah 4 rumus yang penting yang sentiasa kita kena hafal. Sebab tu setiap kali soalan cikgu cakap, cikgu mesti tulis balik dan kamu ulang-ulang sampai kamu ingat. Okey. Masa bola tu sampai ke tapak. Jadi kita nak cari apa soalan ni? Soalan A ni kita nak cari T, masa. Jadi rumus mana yang ada T? Rumus pertama ada T, rumus kedua ada T, rumus keempat pun ada T. Dan kita ada U, kita ada G. Kita ada U, tapi V tidak ada. Kita tidak ada V. So ingat V tidak ada. Kita tidak ada V. Okey. Jadi soalan rumus yang kita pakai, yang pertama tak boleh sebab ada V, yang kedua pun tak boleh sebab ada V, yang ketiga pun tak boleh sebab ada V, tapi insya-Allah yang keempat ni boleh sebab tidak ada V. Okey. Dan kita nak cari T. Jadi kita guna yang keempat. Okey. S sama dengan UT tambah setengah AT kuasa 2. Okey, apa S kita? Ingat S kita di bawah, titik asalan di bawah. So negatif 50. U kita kosong darab T tambah setengah negatif 9.81 T kuasa 2. Okey. So kita nak cari T kan. Okey, T sama dengan
Kita boleh kira negatif 50. Okey, kita hapuskan 2 dahulu sebab 2 di bawah ni mengganggu, tapi tak apa, kita boleh guna cara lain. Negatif 50 darab 2. Jadi 50 darab 2. Okey, kita bahagi dengan negatif 9.81. So dapat 10. Kita punca kuasa answer, kita akan dapat jawapan 3.19. Okey, kita akan dapat jawapan 3.19 saat. Cikgu ulang, cikgu kira balik, takut silap. Negatif 50 darab 2 bahagi negatif 9.81. So dapat jawapan 10. Kita punca kuasa answer. Okey, dapat jawapan 3.19 saat. Betul. Okey, itu ialah itulah masa untuk bola sampai ke tapak bangunan. So dekat sini kita boleh catat T sama dengan 3.19. Okey. Soalan B. Hal laju bola sebelum mencatat tanah. So dia tanya sini. Soalan V dekat sini. V sama dengan berapa? Okey. Soalan ini kita nak cari V, tapi T pun kita tahu. Okey. Yang pertama cantik saya rasa. Nak cari V, kita ada U kosong, dan kita ada G, dan kita ada T. Jadi terus guna yang pertama. Soalan B. Okey. V sama dengan U tambah AT. V sama dengan U kosong tambah negatif 9.81. Masa kita ialah 3.19. So negatif 9.81 darab 3.19, kita akan dapat negatif 31.29. Okey, MS negatif 1 hal laju. Okey, betul lah, hal laju dia ke bawah. Jadi hal laju dia ke bawah, dia mesti negatif. Okey. Soalan C. So kat sini tengok tambah, V nya ialah 31.29. Okey, tak apa. Okey, soalan C. Jarak tegak yang dilalui pada saat yang ketiga. Okey, dia nak jarak tegak pada saat ketiga. Okey, kamu tahu kan, untuk turun dari atas ke bawah ni dia perlukan masa 3.19. Tapi pada saat ketiga dia berada kat sini. Contohlah dia berada kat sini. Inilah masa untuk pada masa ini T sama dengan T 3. Soalan dia tanya apa? Dia tanya S nya berapa kat sini. S nya berapa? So jadi kita kena cari rumus yang mana yang ada T, tapi dekat sini maklumat yang kita tidak ada ialah kita tidak tahu V berapa. V yang kita tak tahu. Kita hanya ada T sama 3 dan S kita nak cari, kita hanya ada G. Jadi cari rumus yang sesuai yang tidak melibatkan V. V tak boleh pakai. V ni tak boleh pakai, tak tahu. V ni pun tak boleh pakai sebab ada V. Dan rumus yang keempat ini tidak ada V. Jadi cantik, kita guna rumus yang keempat. S sama dengan UT tambah setengah AT kuasa 2. Jadi S nak cari U kosong tambah setengah darab, ini boleh buat 3 lah, letak 3, sorry. Tak 3 tapi kosong juga. Setengah negatif 9.81. T kita ialah 3 kuasa 2. So 0.5 darab negatif 9.81 darab 9. So jawapan dia ialah negatif 44.145. So nilai S ni kenapa dia negatif? Sebab dia berada di bawah daripada titik asalan. Dekat ni titik asalan, dia berada di bawah ini. Jaraknya berapa? Jaraknya ialah 44. Okey, dari sini ialah 44.145. Okey, jarak tegak yang dilalui pada ketika, sebab dia tanya jarak, jadi bila disebut jarak kamu tak perlu jawab negatif, kamu jawab positif sebab jarak ini adalah kuantiti
dia ada magnitude sahaja. So jawapan akhir kamu S sama dengan 44.145. Kalau dia tanya sesaran, baru jawab negatif. Dia tanya jarak, jawab 44.145 sahaja. So, ini jawapan kita dan ini jawapan kita.